الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. Yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran jemaah pengajian duha pada pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, pertama-tama kita merakamkan dan merafakkan ucapan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang Allah bekalkan kepada kita dan Allah kurniakan kepada kita semua. Dan pastilah di antara nikmat yang paling terkini, yang paling utama di saat ini adalah nikmat Ramadan Al-Mubarak. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang penuh barakah ini kita masih diberikan Allah ruang kehidupan yang cukup indah untuk terus berada dalam keadaan berpuasa dan melaksanakan tugas-tugas ibadat yang lain. Dan hari ini merupakan Ramadan, hari yang ke-24. Alhamdulillah. 21. Ya, betul. Saja itu nak uji. 21 Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Sesuatu yang boleh kita bayangkan betapa besar anugerah Allah kepada kita sehingga Allah masih beri kita peluang untuk masuk ke angka 21 Ramadan ini. Kita tidak pandang yang berbaki berapa hari lagi akan kita tamatkan Ramadan, tapi kalau bolehlah kita imbau kembali setelah 20 hari Ramadan kita lalui, apakah benar-benar kita telah memanfaatkan seluruh waktu dan masa Ramadan itu selama 20 hari yang lepas dengan ibadat yang semaksimalnya. Saya cuba ajak seawal mukaddimah perbincangan pada ini bukan untuk toleh ke belakang, tetapi ada maknanya kalau kita cuba toleh ke belakang sejak hari-hari yang telah berlalu, 20 hari yang lepas. Apakah kita benar-benar telah memaksimumkan ibadat-ibadat kita di sudut yang sunat, yang wajib, Qurannya, tasbihnya, tahmidnya, zikirnya, munajatnya, doanya, istighfar, taubat, derma, sedekah, tahajud, termasuklah solat hajat, solat taubat, termasuklah juga dengan berduha dan sebagainya. Apakah kita benar-benar telah memaksimumkan tugas ibadah kita sebegitu sempurna setelah 20 hari berlalu, ataupun soalan yang keduanya ialah apa kita telah cuai
di atas nikmat masalah beri, di mana kita beribadat tapi ibadat kita sekadarnya. Quran tak berganjak-ganjak, zikir tasbih pun tidaklah seberapa mana, istighfar, taubat pun tidaklah sampai tahap mana, amal-amal sedekah kita pun terlalu perlahan sangat, slow sangat. Tahajud kita pun sekadar-kadarnya, ada masa sempat tak buat, terus bangun sahur. Contohnya lah. Jadi kita cuba tak, saya termasuk yang bercakap ini, bukan puan-puan sangat. Kalaulah kita benar-benar telah memanfaatkan 20 malam yang lepas begitu maksimum, kesungguhan sampai letih dan penat sungguh-sungguh, ucapkan dalam hati tuan-tuan, Alhamdulillah. Ya Allah, aku telah dapat sempurnakan sebaik atas kelemahan aku pun aku dapat buat, dan aku harapkan yang mendatang nanti besok lusa tulat, aku dapat sempurnakan lebih lagi lah, ya Allah. Sebab yang besok lusa belum tentu hak kita lagi, betul tak? Besok lusa tulat belum tentu hak kita lagi. Kerana yang berlalu itu hak kita. Maka tujuan kita nak ingat kembali supaya kita rekodkan dalam hati kita, kalau ada kekurangan, kita minta Allah beri kuatan hari ini, besok lusa tulat, kalau diizinkan untuk kita perkemaskanlah. Kalau kita dah buat dengan baik, Alhamdulillah. Tapi kalau tak sempurna lengkap, itulah dia. Maka tuan-tuan, mudah-mudahanlah setelah kita masuk ke angka 1 Ramadan pada hari ini dan malam-malam 2 Ramadan, marilah kita anggap ini peluang keemasan kita lah. Letih dan penat Ramadan sebulan di atas nama ibadat malam siang. Percayalah tuan-tuan, Allah akan bayar kepada kita. Cashnya bukan untuk sebulan. Allah akan cash kepada kita rahmat sampai kiamat. Kesan Ramadan sebulan, Allah cashkan sampai kiamat pahala kepada kita. Pahala, redha, rahmat, macam-macam. Percayalah tuan-tuan semua. Satulah tak timbul dalam hati nurani kita perasaan tak seronok, tak suka, tak redha dengan bulan Ramadan. Tak timbul sepatutnya. Yang timbul ialah kita seronok, bahagia dan kita seronok sungguh-sungguh di atas nikmat Ramadan ini. Dalam keletihan ada kemanisan Allah nak janji kepada kita. Dalam kekangan masa ada keluasan pahala Allah beri kepada kita. Itu saja. Sebab Allah Tuhan yang maha berkuasa, Dia maha pemberi dan Allah maha pemurah kepada kita semua. Justru untuk malam-malam mendatang, kalau izin Allah kita masih hidup, tambah-tambahkanlah. Saya termasuk. Kalau kita biasa bangun jam 4 pagi, 10 malam pertama, maka untuk malam-malam akhir, kita awalkan lagi jam 2.30, 3.30 pagi, 3 pagi contohnya. Kalau kita dalam kesempatan 10 malam pertama, rasa-rasa kerana faktor sibuk urusan harta, urusan dunia, tak sempat nak datang berjemaah qiyam di masjid di surau, kita bangun-bangun di rumah, masing-masing bersahur di rumah, kemudian tunggu subuh untuk datang ke masjid, kita cubalah ubah sikit 10 malam ini, kejarlah qiyam-qiyam yang ada di masjid di surau yang dekat rumah kita. Tak boleh tiap malam, usahakanlah dalam 10 hari ini ada waktu kita berqiyam, berjemaah. Kerana Alhamdulillah di peringkat Shah Alam ini khasnya, saya tengok tak ada masjid yang tak buat qiyam 10 malam akhir Ramadan. Masuklah Masjid Al-Falah kita kan. Tak ada masjid tak buat qiyam. Pukul 3 dah nak start qiyam. Saya tengok jadual. Bukit Jelutong sama, Masjid An-Nur Glameri, Masjid Al-Falah sama. Bahkan program buka, program bersahur pun diadakan. Alhamdulillah. Jadi kita cuba letak satu kekuatan untuk kita raih semua ini. Dalam kelihatan ada pahala menanti kita insya-Allah. Termasuk yang lain-lain lah. Bukan saja masalah bangun awal qiyam dan tahajud. Tapi bacaan Quran kita pertingkatkan, digandakan. Kalau sebelum Ramadan 20 hari ini kita mungkin tamatkan Quran sekadar dalam 2-3 muka surat, satu surah, masuk 10 malam akhir kita gandakan lagi. Kalau satu surah dah kita baca setiap hari, tambah sampai 2 surah, 3 surah. Kalau kita dah baca satu hari sebelum 20 Ramadan ini, daripada hari pertama 20 Ramadan, sekadar 3-4 muka surat, kita jadikan sampai 7-8 muka surat, page Al-Quran.
Kalau kita dalam bab sedekah derma, kita dah sumbang sikit-sikit, tapi Ramadan hujung ni gandakan lagi hubungan kita dengan derma sedekah jariah. Itulah di antara peringatan hati kecil saya kepada diri saya dan tuan-tuan, bukan tuan-tuan saja, puan-puan semua, tapi untuk saya juga. Sebab saya tahu kelemahan manusia tetap ada di mana-mana. Kita cuba nak hidupkan balik mana yang hamati, nak sempurnakan mana yang tak berapa sempurna. Dengan harapan, ya Allah, ya Tuhan kami, 10 malam akhir ini kami dapat segala-gala nikmat. Bukan sahaja malam Al-Qadar, tapi semua nikmat Allah janji kepada kita. Malam Al-Qadar, tuan-tuan, sesuatu yang pasti kita akan dapat. Kalau kita dah jaga 10 malam dengan penuh rasa keinsafan, jaga ibadat daripada fardu ke sunat, sunat fardu sepanjang 10 hari, kita tak dapat malam Al-Qadar. Confirm dapat. Soal berlaku malam 21 genap ke, 22 beranjil ke, bukan ukuran kita. Ukuran kita adalah kita fokus ibadat, tak kira genap ganjil malamnya, dengan penuh keinsafan daripada tasbih, tahmid, zikir, taubat macam Quran dibaca, tak ada orang tak dapat, insyaAllah. Akan dapat. Allah tidak akan kedekut nak beri pada orang yang jaga ibadat kepadanya. Itulah yang kita harapkan di sepanjang 10 malam terakhir. Bukan malam, siang hari Ramadan terakhir dalam sekitar berbaki dalam 9 hari saja lagi. Tak 10 hari dah, tuan-tuan. Allah sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan urusan ibadat kami. Allah, Tuhan kami, jadikan kami hamba-Mu yang dipermudahkan urusan ibadat agama kami, dan kabulkan hasrat kami, cita-cita kami, doa-doa kami, ya Allah. Jadikan kami dipermudahkan segala usaha kami, niatkan sahih, niatkan betul, carakan betul, dan kami juga diberikan keluasan umur dan usia. Yang sakit Allah sembuhkan, yang dalam kesempitan Allah perluaskan. Itu kita harapkan pada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan menolak rintihan kita. Inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li. Aku dekat dengan hamba-Ku, bila diminta aku dengar, kata Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Pada pagi ini yang kita nak bincangkan ialah sambungan bicara dalam buku yang saya bawa ini ataupun yang saya karangkan ini, iaitu Akhir Afwas yang tuan miliki. Minta maaf kerana tak terbawa lebihan buku yang ada. Muka surat yang ke-44. Ya, bicara kita sambungnya muka surat 44. Berilah apa yang kita miliki kepada orang lain. Pasti pulangan pemberian itu besar nilainya di hari akhirat. Ringankan tangan kita untuk menyumbang. Moga semangat itu menjadi saham kita di akhirat nanti. Dia, tuan-tuan, inilah sebuah perjalanan kita yang paling sempurna, yang paling terbaik, yang paling indah sebenarnya. Kita, tuan-tuan, dunia tempat kita cucuk tanam, menyumbang, memberi, dan apa dinamakan sebagai derma dan seumpamanya. Di hari akhirat, tuan-tuan, kita menerima pahala pembalasan. Kita menerima nikmat di mana? Di hari akhirat nanti. Setelah dalam hidup ini, terjemahan kepada akhirat ialah pahala. Kita dunia kita berduit, kita beruang, bukan beruang itu binatang. Ya, aku salah baca. Kita beruang, B-E-R-W-A-N-G. Kita berduit, kita berharta. Itu dunia. Tetapi semua itu tak akan menjadi satu yang baik pada kita kalau kita tak ada orang yang suka tolong bantu orang lain. Suatulah di hari akhir nanti, beruangkah kita, berduitkah kita, Allah terjemah dengan pahala. Suatulah, tuan-tuan, dalam hidup ini yang kita nak kena ingatkan sentiasa ialah kita jangan jadi manusia yang bakhil dan kedekut. Kerana faktor yang boleh menjahanamkan manusia, membinasa manusia ialah faktor jahil kedekut. Jahil banyak perkara lah. Kalau kita ingin bawa balik perbincangan kita pada bulan yang lepas, rezeki ni, kita dah sebut dah. Jahil dalam perkara, banyak perkara. Ada orang jahil, minta orang kedekut, bukan jahil, kedekut dengan masa. Masa bukan tak ada. Tapi
Masa yang ada, tak nak semayang, tak nak mengaji, tak nak cari ilmu. Bukan masa tak ada. Peluang masa tu memang ada. Boleh datang mengaji pun. Boleh semayang, tapi tak nak. Maka orang ni binasa nun di alam sana. Ada orang kedekut bukan dengan masa, dengan tenaga. Payah benar nak tolong orang yang dalam kesempitan. Pada boleh tolong dengan tenaga dia ada. Boleh, tapi dia payah nak bantu orang dalam kesempitan. Ada orang yang kedekut dengan harta. Boleh menyumbang, bukan tak boleh. Sikit pun tak apa. Bukan banyak, sikit je. Tetapi, dia rasa harta tu hak dia. Maka akhirnya, timbullah perasaan kedekut dan bakhil. Nak menyumbang tu kira-kira. Keluar RM1 tu ketar 3 malam. RM1 je. 3 malam, ketar tangan tak berhenti. Kan puan-puan ni cerita orang lain lah ni. Puan-puan ni derma 100 pun senyum panjang je. Ya. Dalam mimpi senyum lagi. Sebab apa? Sedekah RM100. Alhamdulillah. Tapi ada orang sifatnya nak menyumbang itu terlalu kedekut dan bakhil. Berkira-kira. Duit aku punya, aku cari, aku dapat, aku yang usaha. Takkan kebaikan orang. Tuan-tuan, setakat mana kita nak bakhil dengan Tuhan. Sedangkan semua itu bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Cakap apa pun milik Tuhan belaka. Tak cakap. Cakap apa milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua kamu ada itu kata Allah. Milik aku belaka. Sikit bukan milik kamu. Daripada kekuatan fizikal, daripada harta benda, daripada kekuatan abadan, semua milik aku belaka. Kalau aku tarik, yang sehat sakit tiba-tiba. Yang berharta boleh miskin tiba-tiba. Jangan main-main. Yang sehat boleh sakit tiba-tiba. Terlantar akhirnya. Bangun tak boleh, cakap tak boleh. Walaupun dia ada kekuatan bercakap sebelum. Sebab Allah punya milikan. Hak Allah besar kepada kita, tuan-tuan. Dan bila kita dapat jaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, kita cari kedekut dah. Kita tahu, pulangan kepada rezeki kita sekarang adalah pahala insya-Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah pemilikan kita sebenar ialah pahala. Bukan harta. Harta bersifat sementara di dunia. Tapi yang kekal abadi akhir adalah dinamakan sebagai pahala. Inilah yang disebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Satu ayat daripada Al-Quran Allah sebut kepada kita yang boleh saya bawa pada tuan-tuan pada hari ini ialah di mana Allah sebut dalam satu ayat Al-Quranul Karim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, iaitu ayat surah Saba ayat 39. Surah Saba ayat 39. Apa kata Tuhan kepada kita? Hei manusia, apa sahaja yang kamu belanjakan dalam hidup kamu. Belanja bukan harta saja, tenaga, waktu. Kamu habiskan masa kerana aku. Habis tenaga kerana aku, ada duit kerana aku juga. Maknanya kamu habiskan semua nikmat ni kerana aku. Baik masa, tenaga, waktu kerana aku. Kata Tuhan, jangan bimbang. Fahuwa yukhlif, Allah akan ganti. Allah akan ganti semula. Wahuwa khairur raziqin, dialah Tuhan sebaik-baik pemberi. Sebaik nikmat masa kamu, aku punya. Nikmat harta, aku yang punya. Arti bila kamu sumbang kepada jalan kebaikan, jangan bimbang. Allah akan ganti dengan 1001 kebaikan yang lain. Satulah tuan-tuan, dalam bicara saya dalam kesempatan pagi ini, saya sebut dalam bahasa yang simple saja. Berilah apa yang kita miliki pada orang lain. Pasti pulangan pemberian besar nilai di hari akhirat nanti. Ringankan tangan kita untuk menyumbang. Maka sumbangan itu menjadi saham kita di akhirat nanti. Ini terutama dalam kesempatan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Bila sebut hal sumbang menyumbang, memberi, menyedekahkan apa kita miliki, ini peluang keemasan. Saya termasuk, bukan tuan saja, perempuan saja. Kita semua termasuk ni. Peluang keemasan untuk kita meraih pahala yang tak akan terhenti-henti. Allah janji begitu kepada kita. Satulah para ulama kita menegaskan kepada kita bahawa antara faktor utama yang menjadikan kita mudah menyumbang, memberi, menyedekahkan ialah kerana dua perkara utama.
Faktor utama dua. Yang pertama, kerana keyakinan kita terhadap jaminan Allah kepada kita. Faktor pertama ialah kita yakin Allah jamin kebaikan buat kita bila kita menyumbang derma. Sebab Allah berjanji, fahuwa yukhlifuhu. Allah akan ganti. Tuan-tuan, Allah berjanji tidak palsu. Allah berjanji dengan kebenaran. Sebab itulah, bila ada keyakinan hati kita, kita orang yang pemurah. Dalam bab harta, pemurah, penderma. Dalam bab ilmu, kita orang yang adil dengan apa ilmu kita miliki. Kita tak kedekut nak beri semangat ilmu pada orang. So kita tahu, Allah berjanji dengan satu yang pasti. Sebab itulah faktor pertama, ialah kita yakin pada jaminan Allah kepada kita. Tak jadi miskin orang yang suka menyumbang. Tak jadi miskin orang suka memberi. Tak jadi miskin. Bahkan di sebalik itu, datang pelbagai gantian pada Allah kepada dia. Sekurang-kurangnya, gantian paling utama ialah orang doa kepada kita. Di dunia orang doa kepada kita. Orangnya, bila kita buat kebaikan, akan ada suara-suara di sebalik sana berkata, Ya Allah, rahmatilah orang ni. Berkatalah orang ni, hamba-Mu ini, dia ni cukup baik, pemurah orangnya. Doa-doa ni bukan kecil kepada kita, tuan-tuan. Sementara orang doa itu orang yang ada iman, ahli ibadat. Yang dia tu jaga ibadat malam siang, kita tolong dia. Doa-doa dia tidak akan putus kepada kita pahala dan kebaikannya. Faktor yang kedua, sebelum saya pergi kepada perbincangan lebih lanjut ini, yang saya muqaddimahkan dulu. Faktor yang keduanya ialah, kalau pertama kita yakin akan jaminan janji Allah kepada kita, faktor yang kedua ialah, kita dalam keadaan memahami bahawa kita ada milik mutlak Allah Azza wa Jalla. Kita faham yang kita milik mutlak Allah Azza wa Jalla. Milik mutlak Allah. Pemilikan mutlak. Saya dah sebutkan tadi pun saya ulang balik ni. Kita milik mutlak Allah Azza wa Jalla. Kita bukan milik kita. Kita bukan milik kita, milik Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah, saya bila dengar orang baca talqin hari kematian, kita biasa dengar tak? Hari talqin, orang baca talqin hari kematian. Terutama dalam bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Arab ni orang tak faham mana. Sebab tu talqin bahasa Melayu, nak talqin bahasa Melayu lah. Nak talqin sangat bahasa Melayu. Supaya orang dengar yang datang kubur, dia dengar. Memahami. Bicara talqin bukan untuk si mati dah. Dia dengar, tu orang hidup. Yang mati tak dengar apa dah. Bacalah 4 jam, 4 hari tak dengar dah. Yang dengar seorang masih hidup. Sebab bila talqin tu dibaca, menarik juga. Antara yang dia terdengar lah. Kalau talqin biasa kita dengar bahasa Melayu, sebab apa? Hei, sekian-sekian syanu-syanu. Sebenarnya nama syanu-syanu mati, tapi yang hidup terdengarnya. Tapi tak apalah, kita terimalah, tak apalah. Hei, syanu bin syanu. Saya tak nama lah. Ya. Syanu bin syanu. Ingatlah, kamu sekarang kembali kepada Tuhan kamu. Pencipta kamu. Kamu tinggal segala-galanya atas muka bumi Allah ini. Kamu kembali dalam sebatang kara. Kembali seorang diri. Kamu tak ada apa-apa lagi kekuatan. Allah yang milik kamu. Wording-wording macam ni mengisafkan kita. Betul ada orang dia dengar talqin di atas kubur, dia terasa benar. Melihat kepada si mati yang dikebumikan, yang dulu si mati, ada kenderaan, ditinggal kenderaan. Ada kemewahan, tinggal kemewahan. Ada rumah tangga, rumah kediaman ditinggalkan. Ada keluarga besar, semua tinggal. Ada harta, ditinggal. Yang bersama si mati sekadar, kain putih yang balut batang tubuhnya. Si mati kaya macam mana sekalipun. Dulu dia pakai pakaian, sekali pakai, dekat-dekat 10,000. Keluar rumah, pakai 10,000. Apa 10,000-nya? Daripada baju blazer pakai, dekat dengan 3,000. Tu, 3,000 tak? Dengan necktie, bukan main necktie Malaysia. No. Import daripada UK, 500. Dah 3,000 lebih dah. Dengan kasut belly, dekat-dekat dengan 1,500. Berapa ribu dah. Jam tangan, bukan jam biasa-biasa. Imported daripada Swiss, dekat dengan 2,500. Cincin, permata, harga 1,000. Ya,
Stokin dekat 500. Suralam pun 500, suralam. Suralam tak main harga RM3 selai ya. Jadi jumlah dia pakai hari-hari mungkin 10,000. Ini cerita orang mewah lah ni. Tapi yang tak 10,000, tuan-tuan ni kalau jumlah pakaian sekarang ni. Minta suruh jumlah pakai dia pakai berapa harga sekarang? Paling kurang, saya ingatlah. Saya ingat dalam 500 ada ni. Ya, todong saja dekat 100. Baju jubah saya ingat dalam 200. Dia kurang ni. Boleh ya? Spek saja spek 400 dah. Nak cerita, daripada 10,000 dia pakai tadi, dia bergerak pada harga 10,000, dia tiba saat kematian, dipakaikan kain putih harga yang tak sampai RM10 1 meter. Betul tak? Cincin di tangan dibuang. Jam di tangan diambil. Cincin di tangan dibuang. Pakaiannya tak lagi dipakai. Yang dipakai ketika dia mati hanyalah kain yang tak berjahit, yang semeter harganya tak sampai RM10 sahaja. Itulah kain akhir dipakai. Jadi, rupa-rupanya itulah kita milik Allah, bukan milik apa lagi dah. Tuan-tuan, bukan nak bercakap kosong, ini kenyataan kita. Jadi rupanya penghujung kita, daripada saat kita hidup ke mati, milik Allah, bukan kita. Nak sombong macam mana? Betul bila ada orang yang dalam kedekut, bakhil, saya tak faham, saya lah tak faham. Bila anda Allah beri nikmat masa, mengapa tak nak mengaji? Allah beri nikmat masa, mengapa tak nak sembahyang solat? Allah beri nikmat masa yang luas, mengapa tak cari ilmu? Mengapa? Kita akan faham. Allah beri nikmat harta, mengapa yang kedekut tak nak menyumbang? Sikit mengapa tak nak beri? Sedangkan pulangan datang di akhirat nanti. Yang bercakap di akhirat ialah bukan kita, tapi harta kita. Masa kita bercakap, dakwa balik tentang kita. Kalau kita buat baik tentang kebaikan, akan bercakap kebaikan. Kalau tak jahat, kalau buat jahat, dakwa balik kita. Aku dulu ada masa, tapi kamu tak tunaikan masa dengan Allah Azza wa Jalla. Ada hadis Nabi sebut, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnah wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah an shababihi fima ablah wa an ilmihi fima fa'ala fih. Dia tiba daripada masyar, semua cakap belaka. Umur kita bercakap depan Tuhan. Dakwah kita balik. Hidup kamu lama di bumi Allah 90 tahun, 75 tahun. Tetapi tengok rekod masa umur kamu, sembahyang 3 jam tak sampai. Untuk sembahyang raya. Contohnya lah. Langkah ke masjid, duk hitung jumlah tahun hidup, tak sampai 2 hari ke masjid. Hari-hari lain, entah ke mana pergi. Tuan-tuan, ini bukan gurauan. Umur kita bercakap. Harta bercakap. Wa an malihi min ayna iktasabahu. Harta bercakap. Kamu dapat banyak. Sebulan-bulan tak kurang daripada 20,000 contohnya. Hitungan setahun beratus ribu. Tapi zakat tak keluar, sedekah tak sumbang, anak yatim tak bantu. Dalam keadaan itu harta bercakap. Kedekutnya kamu dengan harta yang kamu milik itu bukan milik kamu, Allah punya. Tapi kamu tak nampak jalan lain. Apalagi dengan harta yang haram pula, Allah lagi beban. Harta bercakap. Kemudian, kekuatan bercakap ni, tenaga kita bercakap. Dulu tangan boleh angkat, letak, boleh duduk, bangun, berlari 1 kilometer dalam masa 3 minit je, contohnya. 3 minit kira hebat lagi tuan. Juara Olimpik lah. Tak ada masalah, berjalan tu 1 kilometer tu senyum je. Tapi tenaga kamu tak ke rumah Allah tapi ke lain. Termasuklah tentang ilmu. Kamu ada peluang belajar. Semua yang bercakap tuan, tak bercakap. Bila bercakap, dakwah kita yang kita nak ialah bercakap tentang kebaikan, bukan kejahatan kita. Jadi sebab itulah saya nak sebut kat sini, inilah yang kita nak bina. Sebab itulah bila kita ada kekuatan, boleh tolong sumbang dan seumpamanya, ini Ramadan ini. Semalam saya bercakap di rakan-rakan kita muslimat di Masjid Al-Ihsan, Darul Ihsan Masjid depan KFO. Kuliah saya lah, bulanan saya 2 kali sebulan kat situ. Sebut sama-sama semalam. Ini tambah sebab semalam tajuknya tentang ibu, tentang mak ayah.
dalam muka surat yang sama juga, buku yang sama saya ajar kat situ. Tuan-tuan, saya sebut, alangkah indahnya kita ni dalam kesempatan bulan Ramadan ini, antara fokus kita agak penting utama di samping yang lain ialah fokus untuk tolong mak ayah yang telah mati, yang telah pergi. Khasnya, ni Ramadan ni. Biarlah kita nak tengok kubur mereka bercahaya. Kubur mereka diumpamakan syurga. Kita nak khasnya dari Ramadan ni. Kalau ada mak-mak kita yang telah pergi meninggalkan kita, meninggal anak-anaknya, yang lama, yang muda tak kira. Kita nak kalau Ramadan ini, daripada hari pertama Ramadan sampai raya, kuburan mak kita bercahaya. Dalam keadaan semacam syurga buat mereka. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur mereka kubur yang penuh dengan keredaan-Mu. Umpama syurga buat mereka. Kubur tapi syurga. Kita nak macam tu. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan ya Allah jadikan kubur mereka itu umpama neraka yang membakar-bakar. Kita minta. Ini kesempatan Ramadan, tuan-tuan, nak berbakti. Ya, itu bukan saja isu kita dengan mak kita, dengan suami yang meninggal dunia, ya, suami yang telah pergi, isteri telah pergi, anak pergi. Kita cuba nak hiburkan mereka dengan satu di antara kekuatan kita ialah dengan bersedekah. Harian Ramadan, masuk tabung masjid. Ketika tarawih, masuk tabung masjid. Ketika datang sembahyang zuhur, masuk tabung masjid. Ketika datang berqiyam, masuk tabung masjid. Ketika nampak ada anak yatim, kita hulurkan. Dengan makan, minum, kita hulurkan. Semua ini tuan-tuan, niat dalam hati kita. Ya Allah, aku menyumbang sedekah kerana-Mu, ya Allah, untuk kerahatan bonda aku yang telah pergi meninggalkan aku. Ya Allah, aku sumbang sikit banyak, ya Allah, pahala untuk bonda aku sebagai mereka. Dia hidup dalam ketenangan di alam sana. Tak disempitkan kubur, ya Allah. Dia digembira di alam barzakh dengan bantuan aku sebagai anak dia. Satu hari saya kata, tuan, ini peluang keemasan. Setiap orang kalangan kita untuk membantu kalau mak telah pergi, ayah telah pergi, kawan pergi, adik pergi, suami pergi, ini adalah kesempatan kita. Dengan cara mana? Menyumbang tadi. Semakin banyak kita menyumbang, semakin kebaikan mereka akan dapat, dan kita jangan bimbang. Kita rezeki kita menanti kita pada masa akan datang, insya-Allah. Itu pahala. Ini peluang, tuan-tuan, peluang keemasan. Betul, kalau ada kalangan tuan-tuan yang sampai 21 hari ini belum lagi menyumbang untuk niat pahala buat mak ayah telah pergi, saya rasa ini kena buat segeralah. Jam sekarang kena buat segera, carilah pintu-pintu rumah Allah yang mana ada ruangan untuk sedekah derma, hulurkanlah. Anak yatim, tabung masjid, anak yatim, tabung kebaikan, tabung macam-macam tabung lah. Beri makan orang buka puasa, taja. Ni supaya, ni program akhir Ramadan ni, banyak masjid-masjid yang buat program sahur. 20 malam pertama tak ada sahur, 10 malam banyak. Sebetulnya kita rebutlah peluang bersahur ini. Kalau ada ruang, masuk. Tak boleh masuk 5 hari, masuklah 2 hari, 1 hari. Tak boleh sehari, masuk seminggu pun tak apa. Kita seorang-seorang kita. So kita ada duit, tak ada masalah. Kita tahu, ini semua adalah pulangan besar kepada kita. Satu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata kepada kita, dalam hadis berkata apa? Allah sebut Quran, Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'an sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-Baqarah 261. Allah beri berita. Allah akan buka ruang-ruang pahala ni dengan benih-benih yang baik, bercambah pahala tu kepada kita malam, siang, pagi, petang. Tuan-tuan sekalian, siapa yang tak nak? Sebab itulah saya sentiasa sebut untuk diri saya lah. Khas kepada diri saya yang bercakap ini, kita ni tuan-tuan, antara cabang utama untuk mendapat pahala secara yang terbuka dan pahala secara paling mudah dan pahala baik cash pada Allah, derma sedekah lah. Paling mudah baik cash dan paling mudah sekali. Confirm, tuan-tuan. Sebab Nabi sebut macam tu. Innamas sadaqatu tutfi'udz dzunuba wal khataya.
Itu hadis sahih. Dengan setengah derma menghapuskan dosa-dosa kamu selama ini. Jam kita dosa belah 7 pagi, 8 pagi kita berderma. Jam 7 pagi dosa terhapus. Allah hapuskan dosa kan derma jam 8 pagi. Itu sebagai contoh. Demikian ada yang Nabi sebut kepada kita. Antara kata Nabi dalam hadis yang lain, bersabit dengan setengah derma yang kata Nabi SAW, antaranya banyak hadis tentang derma setengah ada kebaikan. Antara kata Nabi SAW, mana-mana mukmin yang menyumbang itu, malaikat akan sambut sumbangannya, malaikat akan pegang. Pegang bukan pegang tolak. Pegang untuk dibawa hujah per Tuhan. Hei Tuhan, hamba-Mu seorang pemurah. Hatinya mulia, berikannya kerajaan-Mu ya Allah. Malaikat akan sambut kita punya sumbangan untuk dihujah pada Allah. Oh, hamba-Mu ini hati mulia, berikannya kebaikan. Tahap tu tuan-tuan. Tahap tu. Kalau tuan masih ingatlah, saya dah bercakap hal ini agak lama, kita ulang balik tak apa ni. Kita recall balik boleh ya? Biasa tu mengaji ni ke recall juga tuan-tuan. Lepas tu dalam hadis disebut, kita setiap hari tuan-tuan, kita didoa ke malaikat sebenarnya. Cuma kita tak dengar malaikat doa pada kita. Setiap hari kita awal pagi malaikat doa kepada kita. Cuma dua keadaan, ada orang malaikat doa keburukan. Rezekinya tak berkat, dia tak berkat sepanjang hari. Ada orang Allah beri keberkatan dengan doa malaikat. Lalu kata malaikat kepada satu golongan manusia yang Allah berkati, apa dia? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Tiap-tiap pagi ni, belum kita keluar cari makan, cari harta ni, malaikat doa dah. Sebab kita bangun kerana agama. Bangun sembahyang subuh jemaah. Bangun niat cari harta yang halal. Bila kita mula macam tu, dengan nama Allah bangun tahajud, malaikat doa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Hei Tuhan, tolong gantikan hamba dengan kemuliaan demi kemuliaan. Kalau dia habis tenaga kerana-Mu, ganti tenaga yang baru. Kalau dia habis harta dengan-Mu, ganti harta yang berkat. Ini hamba-Mu ini, ganti dengan kelebihan kepada dia. Kalau dia habis masa yang berkat. Habis tenaga berkat. Kalau habis harta. Sebab apa? Dia buat baik. Adapun hamba Allah yang kedekut, yang pagi tak bermula dengan ibadat, bangun-bangun, tiba ni selemak terus. Subuhnya tidak, apa pun tidak. Contohnya, dipikir cari harta, makan, minum, bangun pagi, nampak duk makan saja. Semayang tidak. Arti dia bangun dalam keadaan Allah tak reza. Malaikat doa tu. Wa'ati mumsikan khalaf, wa'ati mumsikan talafan. Ni hamba yang kedekut ni, kedekut dengan masa, dengan harta, dengan segala-galanya. Biar dia kata talafan. Talafan tu apa terjemah talafan? Bukan talabiah. Ya? Talafan maknanya kerugian, bencana, musibah. Malaikat doa pada kita tu. Arti orang ni, rugikan dia. Sebab itulah rezeki tak berkat, kerja pun tak ke mana-mana, rezeki pun tak masuk sangat, harta yang masuk pun kadang keluar begitu saja, hidupnya tak senang. Rupanya doa malaikat pada kita. Cuma sayangnya doa ini kita tak dengar, tuan-tuan. Kalau takdirnya dengar doa ini oleh kita semua, berebut orang bangun datang ke masjid berjemaah. Pikul anak kecil 6 bulan, pikul mari. Tapi doa ini malaikat, kita tak akan dengar, tapi malaikat doa. Allahumma a'ti mumsikan talafan wa a'ti munfiqan khalafan. Kita nak yang mana? Yang pertama tadi. Kerana faktor kita dengan Tuhan jaga sangat, baik harta, baik masa, kita jaga betul-betul, malaikat akan doa, beri kebaikan, beri, jangan kedekut. Sebab itulah kata para ulama, kata Nabi, orang-orang yang baik ini, malaikat akan ambil amalnya, berjuang kepada Tuhan, hamba ini orang pemurah. Tolong gantikan rezekinya dengan yang lebih baik lagi. Tuan-tuan, ini kesempatan kita lah. Ya, sebab itulah dalam soal menyumbang ini, saya kira saya nak ajak diri tuan-tuan, puan-puan, bermula dengan malam 21 semalam lagi sepatutnya, kita gandakanlah. Kalau kita dah bisa menyumbang RM1, tambahkan 2 kali ganda, RM2, RM3 sebagai contoh. Kalau kita menyumbang 20 sen, jadikan 40 sen contohnya. Kita dah sumbang 100, gandakan 200. Jangan kita rasa duka cita, kerana menanti kita ialah redha Allah dan pahala yang amat besar. Ini amal yang paling simple, paling mudah. Satu sebab cari tadi. Satu benda yang mudah datangkan pahala dan mudah Allah rahmati kita kerana setengah derma lah. Terutama dalam keadaan kita beri, hati kita tak pernah nak merungut. Keluar-keluar keadaan kita kira dah. Setengah orang tuan-tuan saya tengok pengalaman seorang dua kawan saya lah.
Betul. Ini cakap betul tuan-tuan ni. Kadang-kadang saya pun nak tiru pun tak jadi. Saya pernah tuan-tuan. Ini saya menangis jugalah. Kawan saya ni, dia ni orang besar dalam satu, nak kata besar dia bos lah, satu syarikat Prudential. Islamik lah, Prudential. Dan saya pun jadi ahli lah. Dalam BS Prudential, saya jadi ahli. Ada kad kesan daripada orang tu lah. Dia tuan-tuan, saya ingat lagi, satu peristiwa saya turun pada airport. Ini rakam ni. Tak apalah, kita sebut kebaikan orang, tak apa kan? Tak apa. Allah rahmati dia. Orang ni ada di sekitar Shah Alam saja. Orang Kelantan dah. Ya. Negeriku yang tercinta. Ya. Baik tuan-tuan semua. Saya 2-3 kali. Saya naik terbang, turun di Kelantan. Biasa pergi ceramah, kadang balik ziarah mak ayah masa-masa. Yalah, sekarang pun. Tapi ini cerita dah 2-4 tahun lepas. Kebetulan kami ini kampung tidaklah sangat, tapi jaraknya tak jauh sangat dan mengenal. Dia kenal mak saya, saya kenal mak dia. Betul airport satu hari tu, saya dah rekod dah. Saya dah booking dah kenderaan sebab biasa ke Kelantan, biasa tak akan ambil kenderaan orang, melainkan saya sewa lah. Sebab rental car tu untuk saya 2 hari tu kita ambil lah. Untuk urusan kita mudah. Tak nak bebankan adik-beradik dan seumpamanya. Turun di airport, ketubang lain-lain, tapi lebih kurang sama timing masa landingnya. Tengok Ustaz, apa khabar Ustaz? Ya, saya sihat. Ji, sekian-sekian nama lah. Ustaz, ni bila sampai? Baru sampai. Ustaz, siapa ambil ni Ustaz ni? Saya kata, saya dah ambil rental car. Rental car Ustaz ambil dah? Dia tu tanya, rental car mana Ustaz ambil? The Hawk, saya kata. Hawk. H-A-W-K kan? Di Kota Baru tu, kalau pergi turun tu, Hawk tu kira antara yang besar. Saya kata, Hawk. Tuan-tuan, demi Allah tuan-tuan, saya duk ingat, sembang biasa. Saya kata, saya nak tolak kecap, kita nanti sembang lagi. Keluar-keluar tu, dia hulur kunci kat saya. Dia kata, Ustaz, saya dah bayar. Saya tanya sama Ustaz tadi, memang dah ada. Saya dah bayar Ustaz 2 hari ni. Ustaz bawa je kereta. Saya booking kereta Vios. Saya biasa, saya Honda City. Saya biasa kalau balik, Honda City lah. Dia ambil kat saya apa tuan-tuan? Ya. BM tidaklah. Ya. Up saya punya, ni daripada daripada Honda City kepada Honda Accord. Dengan harga sekali ganda lah. 2 hari, bayangkan maknanya dalam sekitar dalam dekat RM800. Tuan-tuan, saya kata, kenapa Ji macam ni? Tapi Ustaz datang nak ziarah mak. Ustaz datang nak ziarah keluarga. Ustaz datang ceramah kan. Memang ada ceramah 2 hari tu. Ustaz dah ziarah mak. Saya nak pahala. Saya yang bantu Ustaz, kenderaan mudah Ustaz jalanan. Jumpa mak, saya nak kutip pahala Ustaz sama. Ustaz pergi ceramah kepada orang. Pahala. Subhanallahil azim tuan-tuan. Cara berfikir dia tadi jauh ke depan. Orang lepas itu bagi simple. Pahala menanti dia. Kalau saya balik nak ziarah mak saya, keluarga, nak pergi ceramah. Dia nak kongsi pahala dengan kenderaan tadi. Yang lebih terasa tuan-tuan, lebih terasa lagi, mak Ustaz sihat dah. Masa mak saya di Kelantan, masa tu tengah sakit lah. Ya. Masa ada cerita 4-5 tahun lepas ni. Tuan-tuan, dia keluar duit di poket. Ini wallah tuan-tuan, saya sampai terasa. Dia keluar pada poket. Keluar saya tuan-tuan, tanpa lihat. Dia tarik duit pada poket dia. Dia tarik saja. Ustaz, untuk mak Ustaz. Hadiah untuk mak Ustaz. Dia masuk dalam tangan saya, dia pegang itu. Ustaz, jangan buka depan saya. Tuan-tuan, demi Allah, saya naik kenderaan. Saya buka tengok tuan-tuan, RM1,200. Saya menangis atas kenderaan. Saya start kenderaan, saya menangis. Macam mana seorang hamba Allah yang bukan mak dia, mak saya, tak ada daging, tak ada hubungan, tapi disebut untuk mak Ustaz, dengan nilainya, dia keluar tadi tak kira dah. Tengok cash RM200. Yang kereta RM800 makna RM2,000. Jam yang sama, pagi yang sama, tak. Tuan-tuan, orangnya sekarang ada di Kota Damansara. Kalau tuan boleh semak, dia bos kepada Prudential Takaful. Allah beri kemuliaan kat dia. Ramadan sekarang di Mekah.
haji memang pergi. Pergi bukan package yang murah, package ni package mahal. Maknanya orang macam tuan-tuan, tahap tu. Saya yang heran keluar duit sampai peringkat tak kira tu. Saya cuba juga nak buat tuan-tuan. Ya, tak banyak duit tu. Tapi tengok dulu. Mewah tak dalam, hijau biru juga yang masuk tabung. Tak berani nak tarik duit tu, kok tersalah masuk dalam 500, tarik 300 kali keluar derma, demam tak kebas saya. Tak jadi tuan-tuan macam itu. Duit Allah ni. Menyumbang tapi berkira lagi. Dia tarik nak bagi ni dekat 50 saja. Yang baki masuk. Tak bandar lagi setakat ni. Tapi yakin perempuan ada jenis macam tu insya-Allah. Ada. Dia pakai tarik dalam handbag itu, keluar seketul. Tengok RM8. RM1 RM8. Okeylah, ya. Yang biru 8 kepil lalu RM8 ya. Okeylah tu, tapi tak kira dah. Apalagi kalau pegang tu 50-50 10 keping RM500. Tuan-tuan, ini bukan kecil makna. Bila manusia hati bersih, bila hati dia begitu sifatnya, dia boleh cashkan 2,000 dalam tempoh beberapa minit saja. Dia tahu pahalanya tidak akan mengurangi je walaupun sedikit. Kemanisan tuan-tuan, tahap ni bukan senang. Betul saya yakin percaya. Para pendengar tegar ni tuan-tuan, saya kenal sangat beberapa orang lain. Dia tak kira dah. Dia tahu aku beri satu perkara, Allah gandakan aku 5-6 perkara yang lain. Sebab Allah macam tu sifatnya. Betul itu baca ayat tadi. Mathul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali ambatat sab'a sanabil. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah berkuasa tambahkan lagi pahala pada orang ini. Tuan-tuan, biarlah kita cakap pada hati ke hati. Sebab saya nak ajak diri saya juga ni. Saya tahu tuan-tuan dalam Ramadan yang berkat ini dah menyumbang, tapi kita nak biarkan lagi, kembangkan lagi. Sebab demi keselamatan kita di hari akhirat nanti, di hari mahsyar nanti insya-Allah. Peluang itu ada di kiri kanan kita insya-Allah. Baik. Nilai sesuatu barang dilihat kepada kualitinya. Nilai amal dalam agama dilihat kepada keikhlasannya. Jadi tuan-tuan betul lah tu. Kita tengok barang itu kepada kualiti. Nilai tu barang kepada kualiti, betul tak? Kita nak beli baju. Ialah dalam satu keadaan kita jenama jaga juga. Tuan-tuan nak beli beg tangan, handbag contohnya. Kualiti walaupun kita tak cabar harga sampai 15,000 sebuah beg. Tapi kalau harga 500 pun, kita tengok je kualiti pembuatan itu. Walaupun mungkinlah tidaklah kulit yang asli, tapi kita nak juga yang pakai boleh tahan lah. Taklah sampai pegai 3 bulan. Oh, koyak rabak. Aku beli setahun 2 contohnya. Kualiti kita nak. Makan pun sama. Kalau kedai-kedai agak kotor, kita masuk kita. Nampak bersih, tulis A pula. MPSJ keluarkan A. Kita rasa ini tempat terbaik sebab kebersihan terjaga terkawal. Orang datang puasa dan semak, kedai ini memang A, kualitinya. Kita nak tak? Nak tuan-tuan. Itulah hakikat kepada kehidupan kita, kualiti berkebersihan. Tapi ingat, nilai kualiti amal, nilai kualiti tadi tak akan sempurna. Ini bab agama ni pula. Kalau tiada keikhlasan. Ada orang, ini sebagai contoh lah ni. Saya nak komen dalam bentuk bahasa yang tak menyakitkan saya dan hati tuan-tuan. Ada orang yang jaga kualiti kehidupannya. Ya. Pakaian cantik, bagus. Bersih, bagus. Mahal, bagus. Menampakkan keterampilan diri yang baik. Memang Islam minta macam tu. Islam kata namanya husnul hindam. Mana perata kemas, pakaian kemas, tak lepas serabun, pakaian bergosok contohnya. Macam saya, contohnya. Ya, hari ini memang Dr. Menung bertanya lagi ni, kenapa kursi aku jadi dengan baju sama. Ya, tuan-tuan. Dengan seluarnya dalam keadaan kemas, tak dipakai, melainkan sekadar pakai, basuh, ganti yang lain. Contohnya, penting. Tapi dalam kualiti tadi, ada benda yang lain berlaku. Apa dia? Tunjuk kat orang. Habis.
Walau kita peliti macam mana, tapi nak 3 orang. So aku ni tengok pakaian mahal. Jam tangan dekat dengan 1,000, baju dekat dengan 500. Akhirnya, dalam hati kita minta orang puji. Orang kat sanjung kita, oh dia mahal baja. Habis. Satu dalam Islam ini, kualiti penting, ikhlas lagi penting. Jagalah ibadat kita kualiti, tapi ikhlas lebih utama lagi. Kita bangun tahajud dengan munajat pada Allah begitu sekali, rintihan dengan air mata, tapi tiba-tiba minta orang puji, air kita jenis yang suka menangis. Akhirnya orang kata, oh memang dia air matanya nampak keimanannya. Habis tuan-tuan. Down amalan kita. Itulah kita takut benda-benda macam ni. Saya bercakap untuk saya. So kadang-kadang bila macam ni datang dalam hidup kita, yang kita takut ialah amal kita haba'an mansura. Makna apa? Debu-debu yang berterbangan. Amal kita debu berterbangan. Nak kutip tak boleh dah. Quran sebutkan dalam surah apa? Dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus. Dalam keadaan macam debu berterbangan. Habis begitu saja. So itulah kita nak tuan-tuan, kita kualiti, ikhlas kena ada. Buat ibadat sebaik-baik ibadat dengan tunduk, patuh, sembahyang, duha, tapi ikhlas segala-galanya. Kalau tidak, derma kita, sumbangan kita habis. Dimakan oleh perasaan ujub kita, takabur kita, ataupun sifat-sifat dengki dendam tadi. Sebab itulah kita tidak nak. Jadi saya sebut kat sini, nilai amalan dalam agama dia pada keikhlasannya. Jadikanlah amalan seorang kita dalam nilai keikhlasan, tanpa ada hasrat dalam hati untuk perlihatkan dan menyebut tentangnya. Tak payahlah. Saya teringat seorang lagi hamba Allah yang saya kenal. Cerita-cerita orang baik-baik ni tuan-tuan, kadang-kadang menjadi motivasi lah kepada saya, kepada tuan-tuan sama. Orang baik-baik ni tuan-tuan, motivasi. Dan saya kenal berapa ramai orang macam ni, antaranya inilah ya, yang tak cuba nak menampakkan kemuliaan dan kehebatannya. Tuan-tuan, ini berlaku beberapa lama yang lepas, dan ia berlaku juga di sekitar kawasan PJ lah, Petaling lah. Saya pernah menyewa satu kawasan lama juga di kawasan Bandar Baru Sungai Buloh. Lama menyewa, belum pindah ke rumah-rumah yang saya beli kemudian, menyewa lama di sana. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, satu di antara amalan orang ni, dan sekarang dia berjaya dalam urusan hidupnya. Allah berinya kejayaan dalam urusan hidupnya. Walaupun asal dia tidak orang yang mewah sangat, tapi hari ini mewah lah. Tapi berkatnya di mana? Surau yang dekat rumah kami masa doa itu, biasalah surau ni melibatkan soal apa dia? Elektrik, air dan sebagainya. Walaupun dalam nilai RM50, RM60 sebulan, bagi setengah orang, bukan kecil tuan-tuan, besar tu nilai. Hamba Allah tuan-tuan, dia jual burger je. Jual burger. Dengan berpegang kepada jual burger tu untuk urusan dia untuk cari harta makanan kepada anak isteri. Tuan-tuan, tapi setiap bulan bil elektrik air dicantumkan bersama lebih kurang dalam RM80. Itu zaman awal 90-an ataupun 90 awal 2000 lebih kurang lah. 98, 97 begitu. Saya ingat lagi sejarah tu. Zaman tu taklah semahal sekarang pun. Ya. Air elektrik bukan dalam RM80, RM90 sebulan dah, tak berapa 100. Tapi tuan-tuan, dia punya komitmen dengan soal bayaran elektrik dan air ini, dia tak pernah bagi pada orang, dia minta pengurusi surau hulur kat saya akan dapatkan bil ini. Pengurusi jangan fikir, bila bil sampai, saya minta orang buat bil hantar kat saya. Dan memang begitu.
Orang datang tengok bil air, bawa ke dia. Rumah dia kebetulan dekat dengan surau kebetulan. Serah dalam box dia. Bukan box surau. Artinya, dia akan pegang bil itu dia bayar. Tuan-tuan sekalian. Cerita macam ni. Orang tak tahu, melainkan pengurusi surau tahu, je kita tahu. Dia buat kerja bukan baru. Belasan tahun lamanya. Akhirnya sekarang, dia sudah memiliki restoran katro yang besar sekarang ni. Daripada jual burger, stall burger yang mungkin pendapatan seharian pun taklah sampai RM20 satu malam. Tapi ni kerana menyumbang untuk rumah Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, dia bayar bil RM10, RM10 sebulan, air elektrik dengan api tadi, elektrik dengan air tadi, tuan-tuan, orang datang ibadat malam siang, buka lampu, buka kipas, buka lampu, buka ambil air wuduk. Dia yang bayar. Curana air wuduk, wuduknya untuk sembahyang wajib, sembahyang sunat, elektrik dibuka kerana pengajian ilmu. Dia yang bayar. Aliran itu Allah tak mengecewakan. Sebab dia tahu dalam kemiskinan, dia buat cara miskin dia. Sebab tu kita, tuan-tuan, kali inilah boleh kita lakukan. Saya tak minta tuan-tuan sampai pegang bil Masjid Al-Falah seorang-seorang tuan-tuan. Ni demam tak kebah ni. Berapa ribu sebulan ni? Berapa Kak Salwa? Mana Kak Salwa? Ya. 12,000. Tapi kita ambil ruang-ruang yang ada lah dalam kehidupan kita. Ruang-ruang yang ada. Ni berapa ramai kita ada anak yatim contohnya. Taja anak yatim. Taja anak yatim seorang dua. Dalam kadar kita mampu sehingga anak yatim membesar, belajar peringkat rendah, menengah sampai universiti, lahir sebagai seorang yang berjaya. Mungkin Tok Imam, Tok Bilal, jadi Tok Imam, orang besar agama, jadi engineer sekalipun. Tapi kita dewasakan dia dengan sumbang kita. Percaya tuan-tuan. Saya bagi contohlah. Saya pun rasa macam tu nak buat, tuan-tuan. Saya tak cerita apa yang saya buat, tapi saya rasa inilah langkah semua ini ke arah apa ni? Untuk mendewasakan keimanan kita depan Allah Azza nanti. Tak merugikan kita. Langsung tidak jejaskan kita punya keimanan dan kemuliaan kita si Allah Azza wa Jalla. Ini proses-proses. Dan benda macam lah kita cuba nak cari cipta kerana Allah amat gembira orang macam ni. Allah paling gembira dengan hamba yang bersikap macam tu, ikhlasnya, kesungguhannya. Paling gembira sekali. Dan syurga menanti orang macam ni. Jadi tuan-tuan, di mana kita dengan semua ini, maka jawapannya ada bersama dengan tuan-tuan dalam kesempatan yang tuan-tuan miliki sekarang ini. Ini saya kaitkan sangat Ramadan ni tuan-tuan. Dalam kesempatan yang berkat ini. Takir derma sedekah macam-macam. Baik. Seterusnya kita bagi pada tajuk kita seterusnya. Laju sikit sebab kita nak cuti lama ni. Ya. 46. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini terakhir ni untuk hari ni. Tutup ujak lagi. Nilai cerdik dalam hidup dipaksi kedua keadaan. Kita dalam agama kena cerdik. Cerdik agama ni, dia ada cara dia. Dua keadaan. Yang pertama, cerdik dengan sentiasa muhasabah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sentiasa beristighfar. Segera istighfar kepada Allah. Ini adalah nilai cerdik dalam hidup beragama. Ini saya ambil kata-kata siapa ni? Ini kata-kata yang dibawakan Al-Imam As-Samarqandi. Saya tak tulislah sebab saya cuba rumuskan. Dia bahasa dia lain, saya rumuskan bentuk yang lebih mudah. Kata Imam Samarqandi, ya, cerdik agama dua sebab. Yang pertama, orang itu setiap muhasabah. Tenang diri, tengok mana kelemahan aku ni, ya Allah, kedekut. Dia cuba jadi orang yang pemurah. Aku ni, ya Allah, payah sangat nak sembahyang duha ni. Dia cuba buat walaupun tak acap kali, dia mula buat. Aku, ya Allah, tak faham hukum agama. Maka dia datang belajar, cari ilmu, dekati orang-orang alim. Aku ni, ya Allah, asyik suka bercakap benda bukan-bukan. Dia istighfar banyak-banyak. Jadi pertama ialah dia muhasabah diri. Renung balik. Ini namanya kalau orang kata apa?
Tengok kepada kita punya input dalaman kita. Bukan output, input dalaman kita. Setakat mana kita melihat kita ke dalam kita. Aku ni hati tak apa nak cerdik dengan agama. Cari ilmu. Buatlah pahala banyak-banyak. Itu muhasabah namanya. Muhasabah dengan apa? Menghitung. Hisab. Hisab akan menghitung. 1 campur 1, 2, 2 campur 2, 4 contohnya. Itulah cara kita. Dinamakan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu belum kamu dihitung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita tengok balik. Masa itulah kita boleh menangis. Nak menangis, nak meratap, nak kecewa, masa itulah. Tengok orang lain rajin belajar. Aku ni, ya Allah, mengapalah jadi malas macam ni. Menjawab kita mula insan. Aku akan mati bila-bila masa. Takkan aku nak mati dalam jahil. Mati dalam keadaan tak bertaubat. Ya Allah. Tuan-tuan, muhasabah itu penting sangat, tuan-tuan. Satulah kata para ulama kita. Kalau saya pernah sebut pada tuan-tuan, dalam perjalanan kita ada 5 amalan yang kita kena buat hari-hari lakukan. Memang kena sempurnakan kelima-lima ini. Namanya muhasabah, mujahadah, muaqabah, mu'atabah, dan satu lagi. Muhasabah, mu'atabah, muaqabah, mujahadah, dan ada 5 amalan. Kita bilang satu-satu. Boleh ingat ni. Siapa yang dah ingat apa yang sebenarnya sebut ni, dia boleh ingat balik ni. Yang pertama, muhasabah. Hitung diri. Yang kedua, mujahadah. Usaha sungguh-sungguh untuk buat pahala, cari pahala. Yang ketiga, muraqabah. Rasa yakin Allah dekat dengan dia. Tak jauh mana, dekat sangat dengan dia. Muraqabah Allah. Keempat namanya, muaqabah. Hukum diri sendiri. Hukum diri sendiri kalau buat salah. Bukan tanpa tidak, tapi dengan amal soleh. Buat salah, ganti amal soleh. Yang kelima, mu'atabah. Mu'atabah cela diri kita. Cela macam mana? Cela dengan maksud kita merasa kita aku di atas kemampuan kita. Ya Allah, aku ni, ya Allah, hina. Aku ni hamba yang daif. Aku ni hina, ya Allah. Tolong selamatkan aku. Maknanya kita cela diri kita. Ini 5 amalan. Muhasabah, hitung. Yang kedua, mujahadah, usaha sungguh-sungguh. Yang ketiga, banyak muraqabah, rasa Allah dekat dengan kita. Yang keempat, muaqabah, hukum diri kita. Kelima, cela diri sendiri. Ini mu'atabah. Ini kelima-lima ni, tuan-tuan, memang kerja harian kita lah. Tak boleh nak pisah sama sekali. Di antara muhasabah tadi. Jadi yang keduanya, orang yang baik dengan Allah, ini ciri ini apa dia? Sentiasa segera beristighfar, bertaubat. Memang ini warna hidup kita. Segera bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman, segeralah kembali kepada Tuhan kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Segera. Orang mukmin dia tidak akan melewatkan ucapan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Air mata akan basah kalau boleh sepanjang hari. Air mata menitik bukan sepanjang 2 bulan sekali, sepanjang hari, kerana menyesal akan dosa kecil dan besar dia buat. Ini saya rasa satu benda yang jelas kepada kita. Kita dah mengaji lama dah tentang hal ini, dan saya rasa ini bukan benda baru. Sebab itulah saya sebut pada tuan-tuan, kembali pada Allah dengan makna, nilai ciri kita adalah pertama, kita muhasabah diri. Yang kedua, kita sentiasa dalam keadaan segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa mempermudahkan urusan agama dan ilmu amal kita, khasnya dalam hal yang sebutkan di awal tadi, kerana kesemua nikmat yang kita milik bila Allah kita sumbang kepada agama, Allah tak mengecewakan kita. Sedekah derma khas sebagai contoh. Ini kesempatan lah. Ini ada anak yatim dekat-dekat anak raya. Ya. Kita balik ke kampung, jarang-jarang tu setahun sekali. Beli awal-awal lagi. Tak payah fikir sangat dari tiap orang. Belilah sepasang baju raya, sepasang apa yang kita rasa sesuai. Balik rumah nanti, tanya khabar saja. Ni kalau adik kita kampung, kita bagi tahu ni akak balik ni, akak ada dua pasang baju raya ni. Tak ada ke budak-budak anak yatim. Lah tuan-tuan. Yang penting kita ada niat macam tu. Buatlah tuan-tuan. Duit pun sama.
Dan musim raya tak ibadah, kita dah ada duit dah untuk bawa, tapi khaskan kepada anak-anak yang perlu kepada bantuan kita lebih pada orang lain. Ini tuan-tuan, semua benda-benda macam ni adalah kesempatan yang amat-amat terbuka dan tidak mengecewakan kita bila kita mengamalkannya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bicara pada pagi ini sebagai satu renungan bersama, dan saya bercakap tuan-tuan, saya pun kadang terbenung juga ni. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk buat benda-benda macam ni. Kalau saya cerita kawan tadi yang boleh keluarkan duit by cash sampai 1,200 tadi, tuan-tuan, jarang orang macam boleh buat. Melainkan orang Allah pilih kerana keikhlasannya dalam bab harta sumbangan semua. Kita boleh juga tuan-tuan. Boleh satu hari datang insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Itulah sekadar tumpu hari ini, berapa bulan ini? 6, hari bulan 6, 18. Jadi mudah-mudahan Allah permudahkan semua urusan kita, dan penghujung tuan-tuan sebelum akhir ni, tolong perbanyakkan ibadat. Satu doa, saya ulang balik dan guru kita dah sebut acap kali, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ni pagi, petang, malam, siang, 10 malam akhir bacalah dia. Di dapur, di rumah, dalam kenderaan, di pejabat, di jalanan, sebelum nak buka puasa, lepas buka puasa, belum sembahyang, baca, biar dia mengalir di bibir kita malam siang. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada nas yang kedua, karimun, boleh juga. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah sekadar pertemuan pada hari ini dalam keadaan masa yang sudah cukuplah. Saya puasa hari ini, tu rasa nampak lebih sikit tu. Ya. Tuan-tuan, kita doalah mendoakan ya. Terutama kita musim-musim dekat dengan balik kampung, betul tak? Travel, ada yang berkenderaan bawah ke atas. Satu lagi, saya harap sangat berkat doa kita, ya Allah selamatkan perjalanan kami, semua rakan kami, taulan kami, kalau kami minta selamat pergi dan balik jauh pada berjaya. Saya tengok dalam akhbar 2-3 hari ni, semenjak beberapa minggu ni, hari-hari aksiden, betul tak? Cuba hati. Saya follow tu. Dalam online, utusan, berita, bernama news. Ya Allah, macam-macam. Hari saya ingat tadi, sebelum datang saya tengok tadi, ada 4-5 aksiden. Saya rasa macam Allahu Akbar. Ini musuh besar juga ni. Bagi kita dekat-dekat raya, tuan-tuan, doa-doalah untuk diri kita, keluarga kita, anak kita, rakan kita yang sama. Minta jauhkan balak bencana, musibah, diberikan keamanan perjalanan, pergi dan balik dengan selamat. Pergi dan kembali, bukan pergi tak kembali. Ya, itu lagu Rabbani kan. Pergi nak kembali semula insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Yassilah kami ya Allah dengan keafiatan, kesihatan dan keselamatan. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Cahayakan hati kami dengan iman. Allahumma a'inna ala zikrika. Tolonglah kami ya Allah untuk kami ingat kepadamu. Wa syukrika, syukur kepadamu. Wa husna ibadatik, dan sempurna elok ibadat kami kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar rintihan, munajat, doa-doa kami seharian ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana, terimalah salat kami, wasiyamana, puasa kami, wa ruku'ana, dan rukuk kami, wa sujudana, dan sujudnya kami, wa tilawatana, dan tilawah Qur'annya kami, wa ibadatina, seluruh ibadat Ramadan kami ini. Allahumma taqabbal, terimalah ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah muliakan Islam dan umat Islam. Allah mansur ikhwan minal muslimin fi kulli makan. Ya Allah, bantu dan selamatkan umat Islam di mana mereka berada sekalipun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami
dunia yang bahagia membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran percikan api neraka yang bernyala-nyala, menggerunkan kami, membinasakan kami, membahayakan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.